Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan tajuk Kemiskinan Bandar Menghambat Ekonomi Negara. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli. Saya, Nordin Firdaus bin Ahmad Tajuddin, nombor matriks 297195. Saya Muhammad Khalil bin Yaakob, nombor matrik 297084. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya 297095 Muhammad Hafiz bin Shubli. Saya Ahmad Zakuan bin Ahmad Fauzi, nombor pelajar 297064. Kemiskinan bandar merujuk kepada keadaan di mana sebahagian penduduk di kawasan bandar mengalami kekurangan sumber asas yang diperlukan untuk kehidupan yang sejahtera seperti pendapatan, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan penjagaan kesihatan. Walaupun tinggal di kawasan yang lebih maju secara ekonomi berbanding luar bandar, golongan ini tetap menghadapi pelbagai cabaran yang boleh menjejaskan taraf hidup mereka. Kemiskinan bandar biasanya boleh berpunca daripada beberapa faktor seperti yang pertama, urbanisasi pesat, kos hidup yang tinggi, kadar pengangguran dan pekerjaan tidak seimbang, ketidaksamaan ekonomi. Secara amnya, kehidupan bandar adalah situasi yang melibatkan kekurangan sumber asas. Walaupun berada di persekitaran bandar yang berkembang, mencipta cabaran besar bagi individu dan masyarakat dari segi kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Dalam melaksanakan tugasan ini, kami menggunakan kaedah pengumpulan data kajian, khususnya pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer merujuk kepada data yang dikumpulkan secara langsung daripada sumber asal untuk tujuan kajian tertentu. Ini bermaksud penyelidik sendiri yang mengumpulkan data tersebut melalui pelbagai kaedah seperti soal selidik, temu bual, pemerhatian atau eksperimen. Data primer sangat penting kerana ia menyediakan maklumat yang segar, terkini dan spesifik kepada objektif kajian yang sedang dijalankan. Sebagai contoh, dalam kajian ini kami menggunakan soal selidik yang diedarkan kepada responden. Setiap soalan telah direka khusus untuk mendapatkan pandangan responden terhadap topik kajian ini. Selain soal sidik, kami juga menjalankan sesi temu bual dengan individu yang berpengalaman dalam tajuk ini untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mendalam. Antara kelebihan data primer ialah ia lebih relevan dan disesuaikan dengan keperluan kajian, tetapi kekurangannya adalah ia memerlukan lebih banyak masa, kos dan usaha untuk mengumpulkannya. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan disusun dalam pelbagai bentuk seperti laporan penyelidikan terdahulu, buku, jurnal atau statistik rasmi. Data sekunder ini biasanya sudah tersedia dan boleh diakses oleh penyelidik, sama ada melalui sumber dalam talian, perpustakaan atau arkib. Kami turut menggunakan data sekunder daripada laporan rasmi kajian akademik terdahulu dan data statistik yang disediakan oleh badan kerajaan serta organisasi berkaitan. Data sekunder ini sangat berguna untuk memberikan konteks yang lebih luas dan membolehkan kami membandingkan hasil kajian dengan data sedia ada. Antara kelebihan data sekunder ialah ia lebih mudah diakses dan menjimatkan masa serta kos. Namun, kekurangannya adalah data ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan keperluan kajian semasa dan ada kemungkinan data tersebut sudah lapuk. Secara keseluruhan, kedua-dua data primer dan sekunder adalah penting dalam proses pengumpulan data. Data primer memberi maklumat spesifik dan terkini, manakala data sekunder menyediakan perspektif yang lebih luas dan latar belakang kajian. Dan dalam kajian kami, kedua-dua jenis data ini digunakan secara seimbang untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan tepat. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kaedah perbincangan yang telah kami jalankan serta bukti perbincangan tersebut yang dilakukan melalui 3 platform utama iaitu WhatsApp, Webex online dan secara bersemuka.
Perbincangan melalui aplikasi WhatsApp untuk memudahkan komunikasi pantas dan fleksibel. Kami menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai salah satu medium utama untuk berkomunikasi. Perbincangan ini dijalankan dalam kumpulan. Platform ini kami dapat berbincang mengenai pelbagai perkara berkaitan. Tugas berkongsi dokumen, bertanya soalan dan memberi maklum balas secara langsung. Sebagai bukti perbincangan melalui WhatsApp, kami telah menyimpan tangkapan skrin atau screenshot. Perbincangan ini dijalankan dalam kumpulan WhatsApp yang melibatkan semua ahli kumpulan. Melalui platform ini, kami dapat berbincang mengenai pelbagai perkara berkaitan tugasan, berkongsi dokumen, bertanya soalan dan memberi maklum balas secara langsung. Sebagai bukti perbincangan melalui WhatsApp, kami telah menyimpan tangkapan skrin perbualan yang berkaitan serta fail-fail dokumen yang telah dikongsi sepanjang perbincangan. Ini memberikan kami akses kepada rujukan segera untuk sebarang keputusan atau maklumat penting yang dibincangkan. Perbincangan melalui Webex online bagi memastikan kelancaran perbincangan yang lebih formal. Kami juga menggunakan platform Webex untuk mesyuarat dalam talian. Platform Webex menyediakan ciri-ciri seperti perkongsian skrin, rakaman mesyuarat serta keupayaan untuk melibatkan ramai peserta dalam masa yang sama. Perbincangan melalui Webex ini sangat berguna terutamanya untuk mesyuarat yang memerlukan persembahan visual atau analisis data secara langsung. Bukti perbincangan melalui Webex terdiri daripada rekod video mesyuarat yang telah dirakam. Rakaman ini membolehkan kami merujuk semula butiran perbincangan dengan lebih tepat dan bertindak sebagai bukti sahih mengenai apa yang telah dibincangkan. Perbincangan bersemuka, walaupun teknologi memberikan kemudahan, perbincangan bersemuka masih mempunyai peranannya dalam memastikan kefahaman yang lebih mendalam dan komunikasi yang lebih jelas. Kami juga telah mengadakan beberapa sesi perbincangan bersemuka di mana kami dapat berbincang dengan lebih terperinci dengan tugasan dan membuat keputusan yang lebih konkret. Kaedah kami mencari jurnal dan artikel akademik adalah melalui Google Scholar. Di sini kami boleh memilih beberapa artikel yang dirasakan sesuai. Contoh artikel yang sesuai adalah artikel bertajuk Pembangunan Program Perumahan Miskin Bandar di Kuala Lumpur oleh Nur dan Ramli. Artikel ini membincangkan pelaksanaan program perumahan untuk golongan miskin bandar di Kuala Lumpur. Dapatan kajian menunjukkan program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang lebih baik dan mampu milik kepada golongan berpendapatan rendah di kawasan bandar. Kajian juga mengenal pasti cabaran seperti kos pembinaan, lokasi strategik dan kemampuan penyelenggaraan rumah sebagai halangan utama dalam memastikan kejayaan program tersebut. Laman website yang dilayari bagi mendapatkan bahan tugasan berkaitan tajuk kemiskinan bandar menghambat pertumbuhan ekonomi negara adalah seperti portal rasmi Kementerian Ekonomi di mana terdapat maklumat berkaitan pendapatan isi rumah, kemiskinan dan pembelajaran isi rumah. Selain itu juga terdapat survei pendapatan isi rumah merupakan salah satu survei yang dijalankan oleh Jabatan Perdagangan Malaysia. Selain itu terdapat pembentukan unit kemiskinan bagi membasmi kemiskinan bandar. Selain itu, laman web portal rasmi unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Dalam portal ini kita boleh mendapatkan maklumat berkaitan pendapatan garis kemiskinan PGK Malaysia di setiap negeri sebagai contoh kategori antara miskin tega dan miskin. Selain itu, laman web rasmi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT terdapat maklumat berkaitan program yang dijalankan bagi membantu miskin bandar seperti pembasmian kemiskinan bandar PPKB. Seterusnya adalah laman web Jabatan Perangkaan Malaysia di mana terdapat statistik kemiskinan mengikut negeri dan daerah. Selain itu terdapat statistik dan jumlah semasa seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi
Perlu meneliti dan mengkaji pelbagai dimensi indeks dan kadar kemiskinan termasuk paras kemiskinan bandar. Ia penting bagi mengetahui realiti sebenar terutama ketika merangka rancangan Malaysia ke-12 yang menjurus kepada pengukuhan semula ekonomi. Hope that the government sets up some form of a task force of interagency plus other stakeholders, civil society, academic institutions, like there are specific institutions on poverty or development studies that can be part of this, and that would be an important step forward. Seterusnya, saya akan menerangkan tujuan dan struktur soal sidik yang bertajuk Kemiskinan Bandar Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Negara. Kami menggunakan platform Google Form sebagai medium menyediakan soal selidik. Kami berpendapat medium ini lebih mudah dan mengambil masa yang singkat untuk mendapatkan maklum balas daripada responden. Objektif soal selidik ini dibentuk bagi mencapai beberapa objektif utama. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap kemiskinan di kalangan penduduk bandar. Yang kedua, mengkaji faktor-faktor yang menyumbang kepada kemiskinan bandar seperti kos hidup, pendidikan dan akses kepada perkhidmatan asas. Yang ketiga, menilai persepsi masyarakat terhadap kesan kemiskinan bandar ke atas pertumbuhan ekonomi negara. Manakala yang keempat adalah mencadangkan langkah-langkah untuk menangani masalah kemiskinan bandar bagi menyokong pembangunan ekonomi yang lebih mampan. Struktur soal selidik ini terdiri daripada beberapa bahagian yang merangkumi aspek demografi, status ekonomi dan persepsi terhadap kemiskinan bandar. Bahagian pertama adalah bahagian demografi. Soalan ini di bahagian ini bertujuan untuk mengenal pasti profil responden termasuk umur, tahap pendidikan, kawasan tempat tinggal dan status pekerjaan. Kedua, pendapatan. Beberapa soalan menyentuh tentang pendapatan individu dan isi rumah. Contohnya, responden diminta untuk menyatakan pendapatan bulanan dan jumlah ahli isi rumah yang bekerja. Ketiga, perumahan. Soalan tentang keadaan perumahan dan jenis rumah kediaman yang diduduki juga dimasukkan. Ini penting untuk menilai sejauh mana kediaman yang selesa dan mencukupi boleh mempengaruhi kesejahteraan masyarakat bandar. Keempat adalah persepsi terhadap kemiskinan bandar. Bahagian ini mengandungi beberapa pernyataan yang perlu diberi penilaian berdasarkan skala setuju atau tidak setuju. Contohnya, responden ditanya tentang pandangan mereka terhadap kadar kemiskinan bandar, akses kepada perkhidmatan asas seperti pendidikan dan kesihatan, dan kesan kemiskinan terhadap ekonomi negara. Punca dan penyelesaian kemiskinan. Soalan ini meneliti punca utama kemiskinan bandar seperti kos hidup yang tinggi dan kekurangan pendidikan serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu ini, termasuk menyediakan perumahan mampu milik dan meningkatkan peluang pekerjaan. Kepentingan soal selidik ini, maklum balas daripada soal selidik ini sangat penting bagi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan sebenar kemiskinan di bandar. Data yang dikumpulkan akan dianalisis bagi memahami kesan langsung kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengenal pasti pendekatan terbaik untuk menangani isu ini. Cabaran pertama adalah faktor pengurusan masa secara keseluruhannya. Semua ahli kumpulan berhadapan dengan cabaran mendisiplinkan diri dengan mematuhi masa sebagaimana mengikut perancangan asal. Konsisten untuk berdisiplin bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan memandangkan ahli kumpulan terikat dengan tanggungjawab sebagai ketua keluarga dan majoriti ahli kumpulan masih mempunyai anak kecil yang memerlukan lebih perhatian. Justru, aspek pengurusan masa merupakan cabaran utama yang dihadapi oleh ahli kumpulan. Terdapat dalam kalangan ahli kumpulan ada kalanya semua ahli kumpulan terpaksa berjaga malam untuk siapkan tugasan memandangkan tempoh penghantaran tugasan kepada penyedia sudah sampai ke penghujung. Situasi ini memberi tekanan kepada semua ahli kumpulan disebabkan masa rehat yang kurang mencukupi. Agak sukar untuk ahli kumpulan mendisiplinkan dalam menguruskan masa seharian. Ini merupakan cabaran paling hebat bagi ahli kumpulan keseluruhannya. Semua ahli kumpulan hanya dapat menyiapkan tugasan ketika mereka tidur. Suatu yang amat sukar untuk dilakukan dan memberi tekanan kepada semua. Cabaran kedua adalah faktor kewangan. Faktor kewangan juga merupakan cabaran yang dihadapi dalam kalangan ahli kumpulan. Hal ini kerana ahli kumpulan adalah terdiri daripada pelajar
dan pekerja pelajar jarak jauh yang mempunyai tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga. Meskipun ada sebilangan ahli keluarga mengambil pinjaman pelajaran, namun ia menjadi kebimbangan dalam kalangan ahli kumpulan memandangkan mereka juga perlu membantu pasangan untuk menampung keperluan isi rumah selain menggunakan wang tersebut bagi tujuan peribadi dan pembelajaran. Cabaran ketiga adalah punca keterbatasan akses kepada komuniti, terjejas kerana ketidakkepercayaan dan stigma sosial. Komuniti terjejas mungkin tidak mempercayai pihak luar seperti ahli kumpulan kami kerana pengalaman buruk sebelumnya seperti pengurusan atau diskriminasi. Sebagai contoh, penduduk setinggan mungkin enggan bekerjasama kerana khawatir maklumat yang dikongsi boleh menyebabkan tempat tinggal mereka dirobohkan. Cabaran lokasi dan geografi juga menjadi cabaran kerana komuniti tertentu tinggal di kawasan yang sukar diakses seperti kawasan setinggan atau kawasan bandar terpencil. Sebagai contoh, ahli kumpulan menghadapi masalah mengakses kawasan kecil, lorong kecil atau tapak setinggan yang tersembunyi. Cabaran dan privasi dan keselamatan kerana sesetengah komuniti mungkin bimbang bahawa penyertaan dalam tugasan akan mendedahkan maklumat peribadi mereka atau menyebabkan campur tangan pihak berkuasa dalam status kediaman mereka. Solusi pertama adalah merancang tugasan dengan jadual terperinci dengan membuat pelan kerja harian dan mingguan di mana tugasan dibahagikan dan menetapkan tarikh akhir bagi setiap bahagian. Kemudian pembincangan secara atas talian dibuat bagi memastikan setiap tugasan mengikut landasan yang betul. Setiap tugasan yang diterima, setiap ahli kumpulan terus mendapatkan data dan maklumat yang diperlukan bagi melengkapkan tugasan ini. Setiap ahli kumpulan memberikan kerjasama yang baik walaupun dalam masa yang terhad. Setiap ahli kumpulan menghadkan masa sosial dalam memastikan tugasan diselesaikan dalam masa yang telah ditetapkan. Ini kerana masa yang ada kebanyakannya dihabiskan dalam pengurusan keluarga dan kerja hakiki. Pemantauan dan penilaian progres secara berkala juga dilakukan. Setiap tugasan akan dipantau dan dinilai bagi memastikan tugasan yang dibuat mengikut kehendak pensyarah. Sekiranya memerlukan perubahan atau pembetulan, perbincangan ahli kumpulan dilakukan dan kata sepakat dari setiap ahli kumpulan diperlukan. Bagi solusi kedua, pengurusan kewangan dan bajet yang terkawal. Ada di antara ahli kumpulan membuat bajet bulanan bagi memantau aliran wang dengan memberi kepada keperluan utama seperti keperluan keluarga, iuran pengajian dan pembelanjaan harian. Selain itu juga pembahagian tanggungjawab keluarga, perbincangan dengan pasangan untuk menyusun semula tanggungjawab kewangan dalam keluarga. Bagi solusi ketiga adalah kumpulan telah berusaha mendapatkan kerjasama dengan individu yang berpengaruh di sebuah lokasi di mana menempatkan majoriti keluarga miskin bandar. Dengan adanya kenalan dalam ahli kumpulan, individu tersebut memberi kepercayaan untuk meluangkan masa untuk memahami keperluan dan kebimbangan komuniti serta menjelaskan tujuan kajian dengan jelas. Kami telah memberikan inisiatif yang bersesuaian seperti makanan atau barangan keperluan boleh menggalakkan komuniti untuk terlibat tanpa rasa terpaksa. Seterusnya adalah bukti siasati yang telah dijalankan dengan pensyarah kami, Encik Ahli Hafizah yang bertindak sebagai penasihat akademik dalam tugasan ini. Encik Ahli Hafizah merupakan pensyarah dan juga penasihat akademik kami dalam menjalankan tugasan bertajuk Kemiskinan Bandar Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Negara. Sepanjang proses tugasan ini, kami telah mengadakan beberapa sesi perbincangan dan konsultasi bersama beliau untuk mendapatkan pandangan, cadangan dan bimbingan terhadap kajian yang kami laksanakan. Tujuan konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan pakar mengenai isu kemiskinan bandar, khususnya kesannya terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, menerima maklum balas dan penambahbaikan terhadap reka bentuk soal selidik, teknik pengumpulan data dan pendekatan analisis kajian. Yang ketiga, memastikan kajian ini memenuhi kriteria akademik yang ditetapkan dan memperolehi dapatan yang boleh digunakan untuk memperbaiki dasar-dasar berkaitan kemiskinan bandar. Konsultasi bersama Encik Ahli Hafizah telah memberikan panduan yang sangat berguna dalam memastikan kajian ini lebih menyeluruh dan tepat. Dengan nasihat beliau, kami dapat memperbaiki banyak aspek kajian termasuk soal selidik, kaedah pengumpulan data dan pendekatan analisis yang lebih komprehensif.
kasih untuk soalan itu. Untuk masa ini, keadaan ekonomi semasa ni sangat menekan untuk kami penduduk. Kawasan ni rata-rata penduduk kawasan ni semua B40. Untuk kawasan yang kita duduk ni lah. Jadi dengan keadaan ekonomi sekarang yang barang terlalu mahal, lepas tu mahal tu satu perkara. Pendapatan kita setakat itu sahaja. Kalau gaji, katalah gaji paling rendah tu sekarang 1,500. Memang cukup-cukup makan je kalau untuk anak-anak muda. Langsung tak boleh nak bantu mak ayah. Jadi yang mak ayah ni pun pendapatan dia orang sebanyak itu juga. Sedangkan harga barang meningkat. Lagi satu, barangnya tak ada. Punyalah susah kita nak makan pun, nak dapatkan beras pun punya susah. Nak dapatkan minyak beratus sepanjang-panjang dari pukul 8 beratus. Semua semata-mata nak dapatkan minyak. Seorang 3 paket. Itu kalau nak beli yang betul, mahal. B40 memang tak mampu. Memang tengok je dekat rak tu penuh dengan minyak-minyak tu. Memang tengok je. Sesusah mana pun dia tetap beratur nak beli. Gula pun nak dapat 1 kilo seorang. Maknanya dengan duit sebanyak itu, lepas tu barangnya tak ada. Jadi keadaan ekonomi sekarang memang teruk sangat. Untuk rakyat rasa sangat menderita. Kami sebagai rakyat ni memang rasa menderita dengan keadaan sekarang. Kalau dulu tak ada seteruk ini. Kalau dulu kita rasa mewah. Walaupun gaji kita katalah 2,000, purata gaji orang sini. Kalau penduduk di Poti ni lebih kurang 2,000 lah gaji dia orang kan. Sikit tapi cukup. Sikit tapi cukup. Maknanya nak beli beras, tak pernah terfikir lah dekat kita harga beras sampai RM40 tu memang tak pernah terfikir. Mana kata banyak, sekarang zaman sekarang ni banyak tak cukup. Memang sekarang tak cukup untuk belanja tu sampai kehabisan. Memang banyak sebab kita sebagai pengurusi peserta penduduk, kita mendengar luahan masyarakat kan. Memang boleh sampai ada yang putus makan dekat rumah. Memang sampai begitu sekali. Okey, untuk bantuan ni buat masa sekarang ni tak ada. Kalau untuk zaman sekarang ni tak ada. Kalau sebelum-sebelum ni memang banyak. Ada bantuan. Lagi masa PKP. PKP semua orang turun bagi bantuan apa semua kan. Banyak pula kan. Jadi sekarang ni yang ada tu lah jualan madani tu. Jualan rakyat tu kan. Time tu rakyat beratur panjang nak dapatkan telur RM10. Kalau dekat pasar raya memang tak dapat lah harga telur RM10 tu kan. Nak dapatkan beras. Masa tu memang rakyat B40 ni memang sanggup beratur, berpanas untuk beli. Memang terpaksa. Bukan nak ke tak nak, semua terpaksa untuk pergi membeli. Dapat murah. Itulah yang ada bantuan daripada kerajaan. Sepatutnya kerajaan bantu untuk turunkan harga barang, bantu untuk stabilkan harga barang apa semua kan. Supaya kita tidak terasa tertekan. Rakyat tak rasa tertekan macam ni. Kalau sekarang ni rakyat memang banyak yang sakit jiwa lah kata orang kan. Tertekan. Jadi buat masa ni memang inisiatif tu sangat kurang. Kalau dulu kami ni badan-badan NGO ni dapat juga memberi bantuan dekat peserta, kita boleh keluarkan. Ni sekarang ni kami pun bantuan untuk kami pun cukup-cukup. Untuk persatuan untuk buat program pun cukup-cukup. So jadi kita nak bantu rakyat macam mana? Kita pun tak boleh nak bagi sumbangan-sumbangan. Kalau dulu boleh juga saya bagi bantuan untuk ibu tunggal, untuk anak-anak yatim, ada program kan. Sekarang untuk kita buat program pun dah tak cukup. Dah barang mahal. Satu program, satu mesyuarat je sekarang dah pakai RM200-300 kan. Belum buat program lagi. Okey. Untuk soalan ni saya tak setuju langsung. Tak ada gunanya kita nak meningkatkan peluang pekerjaan. Semua orang bekerja. Tak ada penganggur. Kalau dalam kawasan akak ni tak ada budak yang nak melepak ke duduk tak kerja. Semua bekerja. Bermati-matian bekerja. Yang pagi kerja pejabat, yang petang pergi meniaga, malam semua buat tau. Sekarang ni budak-budak remaja 2 kerja dah ada. Siang anak makcik sendiri, siang kerja, malam buat grab, hujung minggu cari kerja. Sebab pendapatan tu memang tak cukup untuk belanja. Jadi bukan nak meningkatkan peluang pekerjaan. Maknanya gaji, sekarang ni masalah gaji kecil, gaji tu memang sebanyak itu, dah barang mahal. Macam mana kan? Jadi kita nak bagi meningkatkan peluang pekerjaan. Sebenarnya diorang semua ada kerja. Tapi diorang sampai buat part time. Yang repair motor lah, yang meniaga. Kebanyakan yang meniaga. Buat grab. Yang paling ramai sekali buat grab. Jadi menarik sungguh jawapan Puan Boga. Dia kata pernyataan yang saya kemukakan tadi tak boleh digunakan lah. Dia kata anak muda zaman sekarang
suruh semua rajin. Rajin, diorang bekerja. Sampai 2 kerja. Kebanyakan yang buat 2 kerja sekarang. Jadi kenyataan orang luar ni menyatakan orang kita ni malas ni salah lah. Salah. Diorang kerja siang kerja pejabat, malam jual makanan-makanan kan. Buat lasagna lah, yang buat tahu bergedel lah, macam-macam sekarang kreatif. Semua online kan. Memang banyak orang buat sekarang. Yang naik motor ni diorang buat Grab, buat Grab tu kan. Untuk keperluan. Sekarang ni tak cukup belanja. Maknanya dengan gaji, katalah diorang gaji kecil kan. Gaji RM1,500, RM2,000 macam tu. Maknanya untuk keperluan sendiri pun tak cukup. Kita sebagai makcik lah, sebagai umur makcik sekarang 56 tahun maknanya kalau dulu kita belanja tu mewah. Makcik rasa boleh beli tu. Ni sekarang baru beli beras, baru beli telur, dah tak cukup dah fikir macam mana ni nak survive. Memang rasa sangat tak cukup perbelanjaan tu, nak sampai ke hujung bulan tu perit rasanya. Jadi sebab tu anak-anak muda, anak makcik pun walaupun gaji 2-3 ribu, buat juga hujung minggu, buat kerja lain. Maknanya ada kerja sampingan yang perlu dibuat untuk tambah. Bukan untuk kehendak, untuk keperluan. Nak bayar duit kereta, duit minyak pun mahal. Duit kereta lagi, rumah lagi, sewa rumah lagi kan. Terutama barang mahal lah, barang makan yang terlalu mahal. Keperluan, kita tak makan. Beras, telur wajib, mesti nak beli. Puan, apakah pandangan Puan mengenai peranan komuniti dalam mengatasi isu penduduk setempat, Puan? Okey. Peranan komuniti Okey, memang peranan komuniti sangat penting untuk masa sekarang. Maknanya kami adalah merupakan mata dan telinga untuk pihak kerajaan. Jadi kalau ada isu-isu, memang menyebuk lah. Kalau dengar ada orang bergaduh, kita lah nombor satu keluar, pergi tengok kenapa, ada apa kan. Kat sini terutamanya adalah accident, kadang-kadang kereta, yelah tolak-tolak parking, berlaga kereta, bergaduh. Kalau dulu memang kerap bergaduh untuk permulaan duduk di kawasan ni memang kejap-kejap bergaduh. Tapi alhamdulillah bila dah sesuai duduk dengan program-program yang kita buat, program masyarakat yang mencampurkan India. Kawasan sini tak ada Cina ada seorang aje. Tapi India, Melayu ramai untuk kawasan kita. So terutamanya kami pihak rukun tetangga, lagilah pihak jabatan selalu call kan. Pegawai-pegawai kepaduan selalu call kita, bertanya isu semasa. Lepas tu kita pun dulu mula-mula selalu kerap curi motor untuk kawasan ni apa semua kan. Jadi kami rukun tetangga buat rondaan. Rukun tetangga saya tak buat sebab kita tak ada orang yang boleh buat, kebanyakan dah tua-tua. Rukun tetangga blok belakang ada buat. Jadi dia merangkumi untuk kawasan ni. Jadi dia orang buat rondaan. Sekarang alhamdulillah dah boleh katakan tak ada lah. Zero dah pencurian motor. Alhamdulillah. Lagipun kita pasang CCTV apa semua kan. Jadi memang penting sangat untuk NGO yang ada dalam kawasan ni bergerak untuk isu penduduk setempat. Sebab kita lah tempat diorang nak bergaduh, suami isteri bergaduh, kadang anak-anak bergaduh kan. Macam-macam isu penduduk tu macam-macam kan. Jadi memang kita lah tempat untuk diorang mengadu, untuk menyelesaikan masalah-masalah penduduk dalam kawasan setempat. Jadi mana kata Puan sangat arif lah. InsyaAllah. Kalau nak tanya saya, insyaAllah lah daripada ujung sana tu, saya tahulah. Pernah juga pihak polis tanya untuk maklumat berapa penduduk, apa semua kan. Untuk isu semasa ni, boleh lah insyaAllah. Untuk kawasan kami ni sebenarnya program-program kemahiran, program-program latihan ni banyak kerajaan sediakan. So kita pun ada hantar. Kita hantar dalam bentuk dia, program ni hantar kadang 20 orang kita hantar. Alhamdulillah, banyak dari program-program latihan kemahiran yang kita hantar ni, banyak yang berjaya. Belajar buat roti. So diorang boleh buat bisnes sendiri dekat rumah untuk tambah pendapatan, buat roti, jual. Hasil latihan tu memang banyak. Dah ramai dah yang belajar menjahit, free, percuma. Ini kerajaan bagi percuma, ada allowance lagi. Allowance 500 sebulan dia bagi. Yang penting hadir je.
Maknanya peserta 2 minggu. Berminggu, maknanya mesti pergi, hari-hari mesti pergi buat latihan tu sampai pandai, ajar sampai pandai dan boleh buat bisnes sendiri. Cuma itulah untuk suri rumah semua boleh lah. Untuk orang bekerja tak boleh lah sebab komitmen nak datang tu, nak belajar daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang hari-hari. Itu yang jadi masalah sikit untuk orang yang bekerja, tak boleh lah kan. Macam ibu-ibu suri rumah ni banyak lah yang boleh tambah pendapatan mereka. Belajar masak, belajar buat roti, belajar menjahit, macam-macam. Ada ke usaha dia ada. Memang itu memang sangat bagus. Hafiz bertanggungjawab untuk mendapatkan data dan maklumat akademik daripada sumber-sumber rasmi, terutamanya dari badan-badan kerajaan. Ini termasuk mencari laporan, statistik dan kajian yang dikeluarkan oleh agensi kerajaan yang berkaitan dengan tugasan yang diberikan. Peranannya sangat penting dalam memastikan kumpulan mempunyai maklumat yang sahih dan relevan daripada pihak berautoriti. Bagaimana pula Nordi juga ditugaskan untuk mendapatkan maklumat akademik dan juga data yang disumbangkan oleh pakar dalam bidang yang berkaitan dengan kajian ini. Ini melibatkan individu yang mempunyai kepakaran khusus seperti pensyarah universiti, penyelidik dan pakar industri bagi mendapatkan pandangan, kajian atau rujukan yang relevan. Beliau turut bertanggungjawab bagi memastikan ahli kumpulan memiliki input yang komprehensif dan berkualiti tinggi daripada sumber profesional. Khalil memainkan peranan sebagai koordinator utama, memastikan semua ahli kumpulan menjalankan tugas mereka dengan cekap dan tepat pada masanya. Beliau juga bertanggungjawab menyediakan soalan untuk kaji selidik yang digunakan dalam kajian ini. Selain itu, Khalil bertanggungjawab membuat hebahan survey secara dalam talian menggunakan platform Google Form serta memastikan kajian ini dapat menjangkau audiens yang luas dan relevan. Saya berperanan sebagai penyemak terakhir bagi sumber-sumber yang diperoleh oleh ahli kumpulan. Saya juga bertanggungjawab untuk melakukan perincian terhadap maklumat yang dikumpul. Selain itu, saya perlu memastikan ketepatan dan relevansinya terhadap tajuk kajian ini. Selain itu, saya juga ditugaskan untuk mencari individu yang sesuai bagi sesi temu bual. Di samping itu, saya juga bertindak sebagai penyelaras untuk mendapatkan input langsung daripada responden yang dapat menyumbang kepada kajian ini. Secara keseluruhannya, peranan setiap ahli kumpulan adalah saling melengkapi dengan fokus utama memastikan kajian yang dijalankan berjalan dengan lancar, tepat dan mencapai matlamat yang telah ditetapkan.